Assalamualaikum. So hari ni hasil pada video kita sebelum-sebelum ni ada permintaan lah daripada penonton ke, follower ke, subscriber kan, kata cara-cara untuk membuat solar power pack ataupun nama lain dia solar generator, nama lain dia apa lagi ya, e-pack lah. Basically tu dia lebih kepada energy storage lah. Benda ni dah lama dah. Dulu kita orang ada buat sekali. Saya ingat masa 2014 masa banjir di Kelantan, kita ada buat 2-3 set untuk pasukan perubatan lah, rescue untuk pergi ke sana untuk barang-barang perubatan. Kemudian kita ada buat sistem yang sama menggunakan fleksibel punya solar panel untuk dicadangkan kepada agensi pertahanan, termasuklah kepada peniaga pasar malam lah. So banyaklah version kita buat daripada kecil sampai ke besar. So untuk hari ini kita nak ajar ataupun kita berkongsi lah bagaimana cara-cara nak buat ni. Dia punya skala ni daripada sekecil-kecil untuk charge phone sampailah ke sebesar-besar nak guna peralatan berat grinder ke, tools ke apa. So hari ni kita ajar konsep asas dia. Video nak buat ni sepah-sepah lah kat online ni. Cuma kita nak bagi tahu tips-tips praktikal lah bila nak buat proses ni dan cara-cara untuk memastikan sistem ni efektif lah. Okay. So kalau aplikasi lain nak gunakan sistem ni macam orang pergi camping, outdoor, recreation, pergi mancing, apa lagi, pergi pedalaman, pergi naik boat, pergi hiking, tu semua melibatkan faktor saiz lah. So untuk permulaan ni, ini baru introduction. So kita nak ajar sistem yang praktikal. Okay? Kita tak bagi contoh khas tau. Tak ada saiz yang khusus. Kita nak bagi secara amnya, dan tips praktikal tu dia punya petua-petua tu yang dalam bentuk spesifik lah kita akan terangkan. Sementara tu pula untuk memastikan lah kita punya penonton di luar sana supaya fokus video ni. Sebab ni video ni kita berkongsi pengalaman semua. Kita ada sikit pengeras pengeras ke, pemanis ke kan. Okay, ni panel 10 watt. Panel 10 watt yang dah lama lah kita orang ada. Tapi dia frameless tau. Dia frameless dan complete lah. Ini bukan panel 10 watt celup je lah. Dia ada CE, ada IEC bagainya. Dah lama dah kami pegang stok ni. Kami ada lebih sikit. So kepada penonton-penonton di luar sana, tolong fokus sepanjang video ni. Di akhir video ni kita akan sediakan 10 soalan. Nanti 10 soalan ni penonton bolehlah jawab dekat bahagian komen YouTube channel kami ni lah, dekat video ni. So dia ada 10 soalan pun nanti saya akan senaraikan balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang jawab dulu dia dapat lah. Okay, contoh dia nak jawab soalan nombor 2. Tulis situ soalan 2. Jawapan dia sekian. Kalau jawapan betul, nanti kita akan hubungi melalui comment section tu juga. Dan kita akan hantarlah benda ni. Okay. Kita ada 10 soalan. Panel ni masa zaman beli dulu tu, saya cakap terus terang kos dia hampir RM130 ke lah. Tu 2014 kot. 2013, 2014. Masa tu kos solar panel masih tinggi sekarang kalau panel 10 watt tengok kat online Lazada, Shopee RM50 dah boleh dapat dah. So kita guna nilai semasa RM50. So apa gunanya solar panel ni? Nanti bila dah habis belajar buat solar generator ataupun e-power pack apa semua ni, bolehlah gunakan ni. Lekatkanlah ke permukaan mana-mana nak jadikan dia sebagai solar panel lah untuk menyerap tenaga solar. Okay. So itu introduction untuk hari ni. Kita nak buat power pack. Bila sebut power pack ni, dia lebih kepada storage tau, energy storage. Pertama sekali kena tentukan aplikasi. Lain-lain orang, lain-lain tempat, semua memerlukan aplikasi yang berlainan. Bila aplikasi yang berlainan, memerlukan skala saiz sistem, bateri, panel semua yang berlainan. Okay. Selalu kalau macam tak kisahlah nak buat solar punya ala-ala generator ke, solar punya sistem ke, jangan kalut bab solar dulu. Yep. Solar, bateri semua sabar dulu. Secondary. Yang pertama sekali, betul-betul fikir.
Okay, sekarang nak pakai lah. Kita bagi satu contoh. Nak guna pergi camping untuk berkemah. Berkemah berapa lama? 2 hari, 3 malam, 2 malam. So kita dah tahu dah. Barang apa yang nak dikuasakan. Cas telefon. Okay, boleh. Cas kamera. Okay, cas laptop. Ada nak masak air ke, ada nak pakai lampu ke, kipas ke, ataupun benda-benda yang bermotor. Itu semua kena betul-betul tentukan awal-awal. Okay. So kalau tak tentukan, memang sistem tu dia merata-rata lah. Okay. Selalu yang basic, nak charge phone. So yang untuk ini kita scope kan, kita nak charge phone, nak charge laptop dengan kamera dengan drone lah. Bermaksud kita kena pakai AC. Okay. Sebelum kita, saya rasa 2014-2015 ni, seboleh-boleh sistem kita orang galakkan sistem semuanya DC, all DC. Sebab kita nak elakkan inverter. Okay. 3 masalah inverter ni, yang pertama sekali dia mahal. Dia akan menambahkan kos pada sistem. Inverter yang betul-betul inverter lah. Nanti kita akan lebih terperinci lagi pasal inverter ni. Yang kedua, dia melibatkan conversion loss lah daripada DC ke AC. Dan kita kena tahu peralatan seperti kamera, drone ni semua pun DC juga. So anda akan convert 2 kali. Daripada bateri DC pergi ke AC, AC pergi balik ke DC untuk sampai kamera. 2 kali conversion, 2 kali loss kat situ. Ada yang ketiga reason yang kita tak nak pakai, sebab tak nak pakai adalah sebab dari segi keselamatan lah. Bila dia melibatkan AC, kalau tak sistem kita main 12 volt je. 12 volt DC ni kalau kena geli-geli je. Kalau AC ni boleh kat lah, terdiam kat lah kat situ. Tengoklah berapa banyak M yang akan dikenakan. Okay, 1 minit. Okay, so kita mula. Bahagian yang pertama, dari segi load ataupun beban. Saya terangkan tadi di bahagian penerangan tu. Memang kita kena senaraikan barang apa yang nak digunakan. Senaraikan ni termasuklah kita kena kira lah. Contoh kat sini. So kata tadi kita sambung, kita nak pergi kes camping. Camping 2 malam. Okay, barang yang kita nak bawa, charge handphone USB. Phone. Ni tak silap saya 5 watt. Cek yap. Berapa watt handphone? Kemudian yang kedua, charge kamera. Kita kata 10 watt. 3, charge kamera ni / drone lah Drone pun sama. Ketiga, nak charge laptop. Laptop 70, 80 ke 100 watt tak silap saya. Nanti kami check balik. Okay. Betul. Kamera, drone, 10 watt. So phone dah dapat ni. Bila kita dah dapat ni, contoh 2 malam kan. So phone katalah nak charge 2 kali. 2 kali tu bermaksud setiap kali charge katalah 2 jam ini maklumlah pakai charger biasa Android. Yang marahin lah kalau type C ke apa, dia cepat sikit. Tapi dia sama je lah, watt dia tinggi. Okay, drone pun katalah saya tak pernah guna drone tau. Ni saya punya anggapan je lah, pandai-pandai lah kira nanti. So 2 kali 2 jam juga. Maknanya hari pertama dengan hari kedua. Laptop pun 2 kali juga. Charge 3 jam. 2 ni bermaksud 2 hari Hari yang pertama dah charge siap-siap kat rumah. Hari kedua charge, hari ketiga sebelum balik pun charge. So dah total ni kita totalkan berapa watt hours. 5/2, 10, 10/2, 20 watt hours. Tambah 10, 2, 20, 40 watt hours. Tambah, katalah ni 100 kalau nak bagi senang kira. Berapa? 600 watt hour. So total kita perlukan 660 watt hours. Okay. Ni total. Betul. Drone 10 watt. Lebih kurang Drone ni pun banyak jenis Drone kecil-kecil lah, drone besar-besar. Ni semuanya anggapan Ni watt ni semua kena cari sendiri. Dekat charger tu dia ada tulis berapa M, berapa volt. Darab je. Dapatlah watt. Ataupun dia ada tulis watt siap-siap. So kita dah tahu. Pack power yang kita nak bawa adalah 660 watt hour. Untuk pergi camping 2 malam,
nak pakai charge phone 2 kali. Hari kedua, hari ketiga, sama juga drone, sama juga laptop. 660 watt hour. Tukarkan kepada AH. Watt hour kepada AH. Dia 660 bahagi 12. Bagi 12. Bagi 240. Ah, 2.7 sorry. 600 ni 12 volt, 12 volt. Tadi berapa tadi? 660 bahagi 12 lah. Berapa? 25. 55. 55 ampere hour at 12 volt. Okay. Ni sama dia, equivalent dia. Besar agak padahal nak charge laptop je. Okay. So kita dah tahu lah. Bila kita nak buat sistem tu, katalah ini power pack saja. Katalah tak bawa solar untuk charge. Bermaksud bateri yang kita kena pakai tu, ini adalah minimum dia lah. Untuk dapatkan autonomi supaya boleh pergi camping 3 hari 2 malam. Okay. Tapi ini tak masuk cerita solar lagi lah. Kalau masukkan solar, mungkin kita boleh kurangkan bateri. Tapi untuk yang pertama punya segmen ni, saya nak fokus khusus untuk load saja. Selagi tak boleh senaraikan benda ni, janganlah kira bateri, janganlah kira solar, janganlah kira inverter. Ni memang paling asas. Kalau katalah pergi satu kumpulan, kalau nak gaduh kat sini dulu. Okay, jangan sibuk dah buat solar, dah buat bateri apa semua, nanti sampai kat site tak cukup apa semua, nanti baru kat sana nak bergaduh. Lagi satu definisi yang orang selalu guna bila bab load ni, macam biasalah pergi camping, ataupun macam biasalah pergi mancing, atau macam biasalah nak pergi kebun, nak tengok, nak noreh getah ke apa ke kan. Biasa tu tak biasa lah. Lain orang, lain kebiasaan dia lah. Okay, so tadi kita dah dapat 660 hour ataupun bersamaan 55 ampere hour at 12 volt. So ni kalau kita tak kira solar, ni kira maknanya energy storage lah minimum yang kita kena ada. Sekarang sebab kita nak pergi 3 hari 2 malam, mungkin hari kedua dengan hari ketiga kita boleh top up pakai solar. So saiz bateri ni mungkin kita boleh kurangkan lah. Okay. Macam saya cakap, so biar berbincang habis, bergaduh habis, nak betul-betul senaraikan load ni betul-betul, kemudian barulah kita bincang bateri ataupun energy storage lah. Macam saya cakap, power pack ni komponen utamanya adalah bateri. So bateri ni lah yang akan menentukan berapa banyak kita nak bawa storage dan juga berapa banyak kita nak top up pakai solar. So kita dah dapat ni 55 ampere hour. Alright. Kalau 55 ampere hour, bateri deep cycle lead acid ni besar tau. Besar. Ni contohlah sebagai ini 7Ah. Ini 7Ah. Bayangkanlah kalau 55 ni ibarat 6 biji macam ni. Dia menyusun tinggi macam ni. Okay, kalau macam aplikasi yang kita boleh bawa, tak perlu galas benda tu, boleh angkut, boleh letak troli apa semua, tak ada hal. Okay, tapi kalau macam tempat-tempat yang memang kita nak pakai dalam kereta ke apa, tak praktikal sangat lah. Okay. Saiz bateri ni berbalik kepada aplikasi dan practicality. Okay. Bila sebut bateri pula, bateri sekarang yang jenis common lah di pasaran ada dua. Satu lead acid. Lead acid ada yang deep cycle. Okay. Yang lagi satu ada lithium. Okay. Kita ada lithium ion ada, LiPo4 ada, lagi satu lithium apa? Yang common sekarang LiPo lah. LiPo4. Okay. Apa beza bateri deep cycle ni dengan lithium? LiPo4 secara khususnya, deep cycle lead acid lebih lasak. Okay. Yang ni terus sambung dengan controller, settle. Ni terus sambung controller, solar masuk, tak ada hal lah. Okay. Kalau kita pakai cuma dari segi saiz dan berat,
bateri duty cycle ni, ni pun berat ni. Ni pun dah berapa, 4 kilo, 3 kilo dah ni. Okay, bayangkanlah yang kalau lagi besar berapa kilo. Lithium, separuh daripada saiz dia, separuh daripada berat dia. Okay. Cuma masalah lithium, dia kena ada BMS, Battery Management System. So, Battery Management System ni dia ada macam sel-sel tau. Ada macam blok-blok dia tu. Katalah 4 blok kita nak sambungkan. Setiap satu sel ni, voltage dia kena sama. Okay, dia kena balance. Sebab tu dia panggil Battery Management System for balancing. Sebab dia sangat-sangat sensitif. Kalau satu tak stabil, dia akan menyebabkan seluruh sistem tak stabil. Kalau lead acid ni tak ada hal. Dia ada 2 terminal dekat sini. Okay. Dan yang satu lead acid ni, nak series ke, nak parallel ke apa semua, tak ada hal. Asalkan bergantung pada sistem lah. Kalau sistem 12, 12, 24, 24, 48, 48. Kalau bateri lithium, battery management system dia tetap. Kalau dah pakai BMS yang 12 volt lah punya aplikasi. Kalau dah pakai 24 volt lah. Dia tak boleh ubah-ubah. Okay. Dan secara kasarnya, bateri lithium ni lebih mahal. 1.5 kali ganda lebih mahal. Sehingga 2 kali ganda lah. So, berbalik pada aplikasi masing-masing, keperluan, boleh tentukan bateri mana nak pakai. Okay. Kalau bagi saya, kalau aplikasi yang straightforward, pergi camping ni pergi mancing ke sekali-sekala kan. Sekali-sekala dalam PKP. So, tak perlulah beli bateri mahal-mahal. Unless kalau camper van tu memang hari-hari guna. Camper van pun banyak je yang pakai recycled acid. Tapi impact dia kepada ni lah, mileage kereta, consumption, fuel FC, fuel consumption. Maknanya makin berat. So kalau bateri yang bayang yang besar 250 Ah tu, 74 kilo, dia kena balance. Letak kiri body satu, kanan body satu. Okay. Yang cuma lithium ni, kekhawatiran dia, ni pun saya kena bagi pesan awal-awal, dari segi kes terbakar dengan meletup lah lithium. Okay. Benda tu bukan benda yang baru. Lead acid pun ada je yang terbakar meletup. Tapi tak tahulah, dia bila tengok lithium ni dia lagi merisaukan. Okay. So, kalau beli bateri lithium, sel dah beli, tolonglah beli BMS dia yang power punya. Dia ibarat beli kereta, dah tukar sport rim, kan? Sport rim dah cantik dah. NK lah, NK lah, Momo lah apa. Tapi tayar, tayar Nankang. Ataupun tayar celup, tayar Torre. So, rim dah power, tayar tak power. So, sama lah macam bateri lithium. Bateri dah power, make sure BMS dia lagi power. Sebab BMS ni lah satu-satunya yang benda mengawal setiap satu sel. Okay. Dari segi kelaksakan pula, aplikasi power pack ni selalu dia orang angkat-angkat. Okay, pergi camping, bawa masuk kereta, turun kereta, pasang kemah, katalah buat roadblock ke apa, letak balik. Lead acid memang terbuktilah kelaksakan dia. Okay. Ni baling kat anjing, anjing mati. Lithium pun baling kat anjing, anjing mati. Cuma bateri tu mungkin BMS dia tercabut. Okay, BMS dia set satu nanti dia ada wire halus tu tau. Tu BMS tu pula selalunya bogel. Kalau letak kat tepi ni nanti terdedah lah. Kita ada kes gunakan bateri lithium LiPo4. Sel dia semua dalam kotak. Lepas tu ada macam, dia buat macam kotak bateri lead acid lah macam ni. Sama je kotak dia, cuma kat dalam ni ada LiPo4. Dekat atas dia ada BMS. Apa yang terjadi? Sebab bateri ni dia bawa naik turun pelantar ke jetty ke whatever lah. So dia bawa naik turun. Terminal ni dekat positif negatif ni patah. So bila dia hentak bateri tu dia tarik ni, terminal kat dalam ni patah. Yang patah tu tercocok sel. Nasib baik tak meletup. Tapi bateri gone lah. Ada satu bateri bocor. Okay. So maksud saya dari segi kelaksakan tu kena lebihkan sikit lah perhatian kalau nak pakai lithium. Lead acid ni tak ada hal lah. Ni campak-campak je. Kan? Ni kalau kena air pun tak ada hal lah. Bukan kena air masuk celup air dah tu. Ada kena hujan ke apa. Dia ada pernah pasang lampu jalan, bateri kita tanam untuk mengelakkan kecurian. Banjir. Bukan banjir lah. Air naik kat situ. Masih lagi lampu berjalan. Tapi terminal dia kita securekan lah dengan silikon. Okay. So tu contoh bateri. So
bateri yang 7Ah ni pun actually dah cukup lah kalau untuk kita kata ringan-ringan untuk power pack. Okay. Sebab bila bateri besar akan jadi lagi berat dan susah nak cari case dia. Kalau ambilkan yang box besi tu. Okay. Banyak DIY sana dia akan pakai toolbox. Toolbox untuk dia modified. So bateri 7Ah ni memang sangat sesuai lah. Mana toolbox besi tu. Toolbox besi. Sebab saiz dia ni cantik, boleh masuk dan boleh susun. Nak satu boleh, nak dua boleh, nak tiga pun boleh. Contoh kita ambil toolbox selalu orang modify lah toolbox. Okay. Sebab apa dia suka toolbox? Satu, dia memang boleh angkat berat. Kemudian bateri ni dia letak kat belah dalam. Dia susun lah kat dalam ni. Satu bateri ke dua bateri, nanti controller semua boleh susun kat sini. Okay. So bateri ni memang mudah lah. Tapi kalau nak pakai bateri yang besar, berbalik-balik pada cerita kita ni, saya tak nak bawa 55Ah. Saya nak bawa dalam separuh lah, 33Ah kot. Kalau 33Ah, kita perlukan box yang lebih besar. Box yang lebih besar ni, kita boleh gunakan box heavy duty. Box yang bawa climbing punya set. So kita gunakan box yang heavy duty sebabkan dia boleh tahan air dan juga memang tahan lasak lah. Ni sebesar-besar bag ni. Okay. So ni kalau famous dalam bidang luar ni, bidang eksplorasi ni, kalau yang brand mahal nama dia Pelican lah. Tapi kalau Pelican besar ni mau saya rasa 5,000 kot, 6,000. Yang macam ni tak Pelican sangat. Ni kita brand peli-peli je. China Mari. Ni dalam 500. Okay. Dia siap ada siap ada troli dia. Bawah dia ada tayar. Yang ni semua boleh waterproof. Ni kita orang letak barang untuk memanjat tali kita semua. Nak bagi dia betul-betul waterproof. Macam hari tu pergi Pentian naik bot. Sebab kita tak nak bagi peralatan kita basah bila sampai site. Okay. Dan dah lasak lah. Boleh mangga bagi apa semua. So nanti sama ada sistem tu nak boleh cocok daripada luar ataupun kena buka baru boleh cocok. Itu terpulang. Okay. Dan saya tengok banyak agak yang pakai last pakai tapue letak barang yang kat store tu je. Kan? Pergi kedai-kedai plastik, kedai RM2, Mr. DIY ke apa kan. Box tu semua. Itu semua ikut keperluan masing-masing. Dan tengok barang apa yang nak letak kat dalam lah. Okay. Bila cerita pasal bateri, contact point. Dan keluarkan kabel up. Contact point wire kepada terminal. Tolong pastikan contact point dia betul-betul bersentuh dan teguh lah. Okay. Ni benda-benda yang kritikal tau. Sebab kadang saya ada tengok video bila buat masuk ni pakai kabel lug lain macam sikit cara-cara dia. So ni kabel lug wire sikit. Ni kita panggil kabel lug. Yang ni tak boleh pakai. Yang ni dia saya lupa dia ada kod dia. Yang ni biru yang cocok. So kalau yang jenis skru baru boleh pakai. Skru pula kena tengok lubang dia. So contoh macam kabel lug ni dia cakap 6 yang pertama bermaksud wire size 6mm. 6 yang kedua bermaksud lubang. Lubang yang boleh masuk lah. Lubang skru. Okay. Boleh je. So ambil wire ni. Strip dia betul-betul. Pastikan masuk. Stripper sikit. Boleh lah tu. Boleh je. So pastikan masuk betul-betul. Ni pun tak kena Ni 6mm. Yang ni 4mm kot. Ni 4mm. Okay. Ni sebagai contoh je lah. Pastikan jumpa kabel lug betul-betul. Kabel lug ni pakai sikit je. 2 je. Tapi dia sangat-sangat penting. Lagi satu. Bila letak kat nanti. Kalau dia tak masuk betul. Yang sini akan banyak tertarik tau. Sebab bateri berat.
barang lain semua tak berat. Dia tarik, pum, dia cabut. So, dia tinggal macam ni. Okay. Yang lebih masalah lagi, kalau yang ni tercabut terus, dengan kat sini, takut dia ada bersentuhan pula. Takut dia tergabung macam ni, dan menggabungkan dua-dua ni pula. Okay. Pantang larang dia senang je. Bateri, positif, negatif, jangan bertemu. Okay. Sangat-sangat penting, saya ulang lagi, bahagian kabel lug. Okay. Bila dah masukkan, ni cara yang salah. Saya tak ada yang cocok yang biru punya. Dia ada macam yang slot in biru tu. Okay. Ada kat dalam ni. Ni, alah, tak ada pula. Tak ada pula yang slot ni. Ni salah contoh yang lain lah. Yang bulat ke apa. Ini saiz untuk 2.5. Wire 2.5 dengan lubang 5. Okay, bila dah secure kat sini, paling basic, tip dekat sini. Ada pun. Ni yang sebenarnya. Saya lupa ada nama kod dia. So, ni cocok. So, bila beli bateri, ingat nak beli sekali benda lah ni. So, ni cocok. Okay. Yang ni, tip je. Secure. Sebab, kita tak tahu box yang kita nak pakai tu mungkin ada elemen logam kat dalam ke apa. Contoh yang ni, dia bersentuh positif dengan negatif. Nampak ni? Dia dah kahwinkan dua ni. Takut dia, mula dia tak sentuh. Tapi bawa goyang-goyang, gedang-gedung. Terbakar sikit-sikit terbakar kat dalam ni. Okay. Pastikan yang benda yang kat sini dah secure. Bab bateri. Okay. So, bila dah cerita bab bateri, kita nak cerita solar charge controller. Inilah solar charge controller. Okay. Solar charge controller ni, function dia untuk apa? Untuk memastikan bateri tidak, senang je, tidak overcharge, nombor satu. Tidak over discharge. Okay. Overcharge boleh jadi daripada solar, boleh jadi daripada plug TNB ke, grid ke, genset ke, whatever lah. Yang ke, bila dah kita pakai tu, dia akan prevent from over discharge. Maknanya overuse. Berbalik pada bateri ni, lead acid ni kita recommended ni 50-60% je. Okay. Tapi kalau yang contoh aplikasi power pack ni, yang sekali-sekala kan, tiba-tiba buang terbiat nak pergi camping, nak pergi mancing, sekali setahun, tak ada hal lah. Belasah lah bateri ni 70-80%. Kan? Bukannya hari-hari pun pakai bateri ni. Tapi kalau realnya memang kita target 50-60% lah. Okay. So kita akan, controller ni akan memastikan supaya kita tak sedut melebihi daripada yang sepatutnya. Apa akan jadi kalau sedut lebih yang sepatutnya? Bateri lama-kelamaan akan mati. Mati terus. Dah tak boleh charge balik. Okay. So ni charge controller. Alright. Kabel daripada bateri nak ke controller, mestilah kabel yang cukup tebal. Okay. Contoh yang macam aplikasi 7AH ni, pakai 2.5, 4nya memang cantik lah, 4mm. Okay. Kalau dah terbeli wire solar panel, pakai wire solar panel. Wire solar panel ni antara wire yang terbaik lah untuk buat wire ring ni. Sebab dia double insulated, memang outdoor punya grade. Lepas tu dalam dia copper bersalut tin. Tin ke silver lah. Okay, kita tengok wire dia nampak macam warna chrome. Tapi kalau gosok-gosok sikit, nampak ada copper kat dalam dia. Okay. Lepas tu orang selalu tanya, dia selalu letak, nak kena letak fuse tak, ataupun breaker tak daripada bateri ke controller. Okay. Bagi saya, kalau sistem setakat besar macam ni, 7AH, bateri, controller seketul pun semua, tak perlu over protection sangat lah. Fuse letak, breaker letak. Sebab benda ni semua dia M dia kuat-kuat pun berapa M lah sangat. Controller ni pun boleh handle 10M. Kalau ikut barang-barang yang DC basic pun takkan tarik sampai 10M lah. Kecuali kalau kita cerita dalam case ni, kita ada laptop, tapi kita mungkin akan pakai inverter. Okay. Tapi bagi saya, kalau untuk basic macam ni, tak perlu over protection. Sebab kita kena tahu, setiap benda yang kita putuskan litar tu, dia akan menambahkan rintangan, resistance. Kan, dah fuse dah letak, breaker letak lagi. Padahal sistem comel dia besar macam ni. Okay. Orang kata, nanti macam mana kalau ada surge lah, kilat lah, macam-macam keluar. Tak kisah. Apa-apa yang terjadi pun, inverter ni yang, inverter pula. Controller ni akan mengorbankan diri sendiri. Dan controller ni sekarang dah murah. RM50, RM70. Ada yang celup RM30 pun boleh dapat.
So, bayanglah kalau nak beli breaker DC pun, breaker DC dah berapa? Breaker DC 10M, 16M dah 30-40 ringgit. Daripada beli breaker, baik beli controller baru je. Tu belum cerita nak letak fuse apa semua lagi. Okay. Tapi kalau nak letak yang betul-betul auto cut off, controller kepada semua, kalau nak adalah kelebihan nak letak, letaklah breaker antara bateri dan juga controller. Dan sama juga antara bateri kepada inverter, kalau ada inverter. So bermaksud kalau kita off ini, semua benda tak berfungsi langsung. Itu maknanya total shutdown lah. Okay. Sebab bila kita dah letak tu sebab tak nak, katalah kita nampak ada macam benda short ke apa-apa hal kita off dekat situ dulu. Okay. Bab breaker. Breaker ni boleh tak pakai breaker MCB AC? Kan? Yang orang pakai untuk DB rumah tu. Ada contoh tak? Ambil sekejap. Compare dengan DC. Okay, untuk sistem yang kecil-kecil, comel-comel macam ni, boleh pakai AC punya breaker. AC punya mini circuit breaker. Okay, sebab apa? MDC ni untuk 12 volt ni terlampau rendah. Okay, tetapi kalau ikut teorinya, ikut buku DC breaker dan AC breaker adalah berbeza. Berbeza sama sekali. Sebab DC punya breaker dia khas untuk direka untuk DC punya current. DC nya current ni dia ada kemampuan untuk melompat, untuk membina arc, bahasa Melayu arca kot, kan? So kalau DC nya breaker, dia punya jarak ni jauh, so dia betul-betul putus. Okay, ni dia contoh dia. Ni AC nya breaker, ni DC nya breaker. Tengok sekali pandang tak ada apa beza pun, sama je. Apa yang beza dia kat dalam pin dia lah. Okay. So, tapi saya nak fokus cerita benda power pack ni lah. Macam saya cakap, dia tak relevan lah. Boleh je pakai DC punya breaker. 30, setakat handle 12 volt. Berapa M ni je, boleh pakai DC. Boleh pakai AC. Sebab yang AC ni boleh senang cari dekat kedai. DC ni kena order online lah. Okay. Kalau ada masa, belilah betul-betul order. Ikutlah balik M. Berapa M yang nak buat daripada nak tarik daripada bateri ni. Okay. Cari M paling tinggi tau. M ni ada dua. Satu charging M. Charging M memang dah limit lah 10M. Lagi satu inverter punya M. Katalah inverter pakai 150 watt yang comel punya. Bagi 12 volt dalam 10 point something. Pakailah 16. Kan, kalau 10 tak boleh, kan asyik tendang je. Okay. So, ulang balik tadi. Kalau nak satu breaker ada lebih, pasanglah antara bateri ke controller ataupun bateri ke inverter. Boleh je guna AC punya breaker. Ambil lah yang rating lebih sikit. Sebab dia kena compensate balik Ini cerita power pack tau. Kan jangan potong pula video ni cakap untuk sistem besar memang tak boleh pakai. Sistem besar kalau bateri besar-besar 100Ah, 125Ah, memang kena pakai DC punya breaker. Okay. Kami dah pernah pakai dah sebelum ni. Try pakai 63M ke apa, lama-lama dia bocor. Memang lama-lama dia tak pisah dah. Tak pisah satu, lepas tu dia sangkut. Yang lagi satu dia terbakar lah. Okay. Alright. So dah habis cerita yang breaker nak putuskan dua ni. Ataupun tak ada nak beli breaker, pakai fuse je. Okay, bila kita nak buat sistem 12 volt ni, banyak pakai barang automotif tau. Yang bestnya kalau buat sistem 12 volt DC ni, kita pakai semua barang otomotif. Barang otomotif, barang kereta memang semua 12 volt DC. Okay. Ada fuse, tahu tak fuse yang macam gigi tu, dia masuk dua macam ni. Tu pun boleh pakai. Tu dah ada paling besar 32M kot. Macam-macam colour ada. Merah, kuning, hijau, biru. Itu boleh pakai. Dan ambil yang wall mounted lah. Bila dia letak kat atas box, kalau apa-apa hal pun boleh cabut je box tu. Box pula. Boleh cabut je fuse tu. Ada gambar tak? Ni kita tunjukkan. So, kita boleh cabut je fuse tu. Dia merangkap kita punya breaker lah. Memang break terus lah. Yang ni. Okay. Alright. So, fuse ni berlambak lah jual. Kat kedai kereta aksesori banyak. Beli sekali dengan tapak dia tau.
Jangan beli dia punya tiang dia je, tapak dia kena ada sekali. Okay. Alright, itu fuse breaker dah settle. Kita tengok charge controller. Charge controller ada dua jenis lah. Satu PWM, pulse width modulator, lagi satu MPPT. Dalam cerita power pack, hampir saya kata besar kemungkinan kita tak perlukan MPPT lah. Sebab panel yang kita pakai semua kecil-kecilan, 100 watt ke 200 watt. Pastikan panel tu punya VOC padan lah dengan sistem yang kita nak pakai. Okay. Bagusnya charge controller sekarang, dia ada display. Kita boleh tahu berapa masuk amp, berapa solar masuk, bateri tinggal berapa. So bila kita mountkan dekat kotak tu, pastikan tempat yang kita boleh nampak dia punya screen lah. Whatever lah, nak letak sini ke, nak masuk kat dalam ke, nak buat lubang untuk screen dengan lubang saja ke, ataupun nak mount terus kat sini. Okay, wire masuk dalam. Alright. Dan faktor yang lagi penting juga, controller ni dia ada USB. Okay. USB ni sangat penting sebab kebanyakan barang semua pakai USB. Cuma satu je, USB dia terhad lah dekat box. So kalau nak panjangkan dia, kena ada USB punya extension lah, male female tu. So contoh macam ni ke, yang wire ke, boleh panjangkan. Dan kalau tak cukup juga USB ni, kata ada satu kan, banyak benda nak charge. Semua bateri lithium semua boleh pakai macam drone apa semua nak pakai USB. Kita boleh tambah lagi yang 12 volt to USB punya. Boleh tunjuk tak? Ada. 12 volt to USB ni kita boleh beli yang sama juga dalam otomotif. Yang orang selalu guna untuk kereta ataupun yang lagi mudah guna untuk motosikal. Kan sekarang orang naik motosikal, rider semua nak charge phone kan. So daripada bateri 12 volt dekat motor tu, macam mana dia nak tukar kepada 5 volt USB. So kita beli charger USB tu, lebih kurang macam ni lah. Ni kereta. Okay. Ini buruk sikit sebab yang tengah-tengah ni positif, yang ni negatif. Nanti kena solder lah pula apa tu. Ada yang motosikal punya, dia terus keluar wire hitam merah. Terus wire positif dengan negatif. Okay. So tu mudah. So masuk je kat dalam ni, positif dengan negatif. Tu. Okay. Yang ni. Nampak tu ada dua USB. Yang ni dah keluar dah. Terus positif dengan negatif. Potong ni, sambunglah masuk ke dalam lubang positif negatif dekat load ni. Nak berapa banyak ni, letaklah berapa banyak. Dan kita tengoklah, yang kebanyakan yang ni semua dia high amp lah. Sampai 3 amp, 4.1 amp, fast charger punya function. Kalau yang advance sikit, dia siap ada bagi fuse lagi. Sebelum sampai kat ujung tu ada benjol sikit, dalam tu ada fuse. So benda ni dalam RM15, RM20 lah. Okay, bolehlah beli banyak-banyak. Ataupun cari yang wall mounted. Again, buat balik lubang dekat box ni. Boleh letak USB dan juga cigarette. Cigarette punya female. Ini cigarette. Ini panggil cigarette connector. Okay. Dulu sebelum zaman USB bermerajalela, kita orang pakai barang-barang, semua barang 12 volt daripada ni. Lampu lah, kipas lah, dulu masak air pun ada yang cawan tu, dia sambung 12 volt. Okay. Pun dulu juga untuk charge laptop, masa kita orang buat power pack tu, kita suruh orang tu cari car charger untuk laptop dia. Selesai masalah, tak perlu inverter pun. Tapi tak tahu kenapa makin lama makin brand laptop dah tak buat car charger dah. Dah kurang dah. Dulu pun dia ada jual lah yang universal punya car charger. Ni cocok sini. Yang sini boleh tukar-tukar kepala dia. Dia ada box kat sini, boleh pilih. Nak 19.5 volt ke, 12 volt ke, 5, lagi satu apa? 5 volt pun ada. Pun dah sekarang dah kurang dah. Right? So tadi berbalik pada solar charge controller. Carilah yang PWM je. Okay? Sebab kita nak matchkan dengan charging punya amp dengan load punya amp. Load tu kita tengok sama ada nak pakai inverter ataupun tak pakai inverter. Right. So kita dah settle bab controller. Kita nak cerita pula lagi bab inverter kalau nak pakai. Okay. Inverter ni Lazada, Shopee bersepah-sepah. Okay. Tu yang kadang merisaukan juga sebab inverter ni kita panggil overclaim lah. Kan? Saiz comel macam ni.
Dia tulis 6000 watt. Okey, untuk pengetahuan lebih kurang saiz macam ni, ada kita A4 tak? Ni contoh kita A4 Tengoklah lebih kurang besar A4 ni. Ini saiz dia lebih kurang 1 kilowatt. 1 kilowatt. Jangan terkejut dengan magic dekat online. Saiz besar macam ni sampai 6000 watt. Mengarut. Sangat-sangat mengarut. Ini inverter yang kita panggil off-grid punya inverter lah. Okey. Tapi untuk power pack yang comel-comel ni, saya tak galakkan sangat lah. Kalau macam yang pakai yang kecil-kecil, comel bateri 7Ah, 2 biji, 3 biji, tak payah pakai inverter sampai 1000 watt. Bukannya nak masak air ke apa pun. Okey, beli inverter yang 100-200 watt. Okey. Brand-brand yang ada yang memang dah establish, boleh tengok Xiaomi ada, Belkin dengan Targus. Lepas tu apa lagi ada? Kalau besar sikit 350 watt, boleh tengok yang brand Taiwan lah. Macam Kotek, COTEK, Asian Electron. Okay? Tapi balik tadi, senang cari Xiaomi lah, Xiaomi ada yang 200 watt, 250 watt. Tu just nice Kita nak charge laptop je pun. Ataupun charge kamera ke device Ataupun beli Belkin dengan Targus ni brand bag untuk travel. So dia memang ada keluarkan lah 200 dengan 100 watt ni. Pentingnya inverter ni kena pilih yang betul-betul, sebab inverter ni lah selalunya yang bahagian akan terjadi insiden-insiden ni sebab dia kerja berat tau. Daripada DC dia nak tukar kepada AC. Okay. Sedangkan beli yang brand betul-betul pun orang kata banyak kali juga terkucil di situ. Apatah lagi beli brand yang tak seberapa. Yang paling penting, yang paling merisaukan, bila kita buat power pack ni letak dalam kemah, letak dalam van, kereta, pondok. Lepas tu pula pakai benda heavy dengan inverter. Itu memang sangat-sangat merisaukan lah. Sebab inverter ni cakap price range lah. Kalau yang 100-200 watt ni at least 200 lebih, 300 lah. 200 lebih tu. Kan? Kalau yang bawah-bawah ni, first kita tak perlu pun saiz besar-besar. Bawah 300 watt dah okey dah. Dan pilih brand yang betul, yang memang dikeluarkan khas tu. Elakkan beli yang brand OEM lah. Yang brand pun tak ada. So, dia pun tak nak mengaku dia punya brand. So, kita dah faham lah. Kan? Kalau brand sendiri pun tak nak mengaku, panjang cerita dia lah. So, yang contoh kita orang pakai ni, kita pakai ni 1 kilowatt. Ni Asian Electron daripada Taiwan. Kita ada pakai 1.5 kilowatt. 1.5 kilowatt panjang sikit. Yang masa kita pakai untuk misi bantuan banjir tu 1 kilowatt saja. Sebab kita nak lebihkan bateri, luang untuk bateri. Okay. So contoh mesin yang dia pakai, defibrillator lah, apa benda semua, barang-barang medical lah. Untuk macam paramedik punya barang, boleh support. Okay. So berbalik-balik pada inverter. Kalau nak letak dalam box, pastikan pengudaraan dia ada lah. Sebab belakang ni ada kipas belakang ni ada kipas. Dia perlukan pengudaraan Sebab tu saya risau kalau letak dalam kereta, dalam van, dalam kemah, dalam pondok. Pastikan dia ada ruang untuk mendapatkan pengudaraan supaya, sebab benda panas kat dalam, ada transformer bagai semua kat dalam ni. Right? So bila tengok inverter, cari brand yang dah ada nama, dah establish. Biarlah spend lebih sikit dan jangan over lah. Dia kadang inverter ni orang excited, dia beli 1000 watt ni macam dapat power 1000 watt tau. Inverter ni bukannya punca tenaga tau. Inverter 1000 watt bermaksud dia boleh hasilkan 1000 watt dengan syarat input yang diberi mencukupi seperti yang diminta dia dah. Kan? Katalah dia pakai bateri 7Ah. Sekali nak pakai apa ni, inverter 1 kilowatt, kan tak kena match apa dia punya ratio tu. Tengok, dia initial current dia boleh keluar 2.1 am je. 2.1 am darab 12 baru apa? 24, 30 watt lah habis tarik. 30 watt. Yang ni 1000 watt kot nak tarik. Memang tak boleh on lah. Kan? Dia bila buat inverter ni, dia banyak orang jadi kurang relevan, kurang rasional. Sebab dia teringat inverter ni macam genset. Oh, genset kalau inverter 1000 watt, letak bateri besar macam ni mesti keluar juga 1000 watt. Tak.
kan. Apa kita panggil konsep hukum untuk tenaga? Tenaga yang terhasil mesti tenaga yang masuk, katalah 1 unit tenaga, keluar pun mesti jadi 1 unit dan ke bawah. Selalunya ke bawah sebab dalam proses tu ada hilang disebabkan proses yang tak efisien. Okey. Dan konsep antaranya tenaga tak boleh tercipta ataupun tak boleh dihapuskan, kan. Saya lupalah nama dia apa, law of thermodynamic ke law apa lah. Law of thermodynamic lah. Ingat balik buka buku apa semua. Energy cannot be destroyed or cannot be produced. Something like that lah. Dia mesti ada masuk 5 unit, keluar 5 unit. Contohlah, ini masuk katalah, kita bagi contoh lah, 1 unit nak keluar jadi 1000 unit. Dia tak masuk akal kalau solar boleh buat macam tu, saya rasa orang-orang yang buat dalam bidang solar ni semua dah jadi billionaire lah. Dia tiba-tiba ada magic dekat situ. Sebab kita tahu, dia akan masuk, kalau masuk 1 unit, yang keluar mesti 1 unit dan ke bawah. Sebab dalam proses dia masuk tu mesti ada hilang. Dari segi haba ke, getaran ke, whatever lah. Okay. So, itu cerita inverter. Tolong pilih inverter yang dipercayai, yang pernah digunakan. Ataupun kalau terpaksa kat beli inverter yang tak boleh ni, janganlah letak tempat-tempat yang kritikal. Dalam van, dalam kereta, dalam kemah. Banyaklah kami komen, kita follow lah camper van, orang-orang camping, 4-wheel drive punya. Sebab kita nak cerita benda tu panjang. So cakap berdasarkan pengalaman, tuan kalau boleh pilihlah inverter yang kecil-kecil je. Kan? Saya bukan cakap tau yang Xiaomi Belkin Targus ni diagung-agungkan takkan meletup. Yang ni pun ada risiko untuk tu, apatah lagi brand yang tak ada. Okay? So semua kena berjaga-jagalah. Alright, so dah habis cerita inverter. Last sekali. Barulah kita cerita solar panel. Okay. Kita dah lama kita tinggalkan cerita ni. Tadi yang bateri 55Ah ni, kalau nak bawa 55Ah besar, saya rasa bateri dia berat 7 kilo, 8 kilo. So kita nak bawa 33Ah, tapi kita boleh pakai 2 ke 3 hari lah. Alright. Panel 10 watt ni, kalau kita tengok kat belakang ni, maximum power current dia boleh bagi 0.53. Okay, 0.53. So katalah dah harap irradiation hours kita pakai 4 jam lah, 4 jam. Dengan harapan kita boleh pastikan, sebab benda ni kecil, orang tu mudah lah letak atas van ke, atas kemah ke, panjat pokok ke, whatever lah, pondok ke kan. Duduk terpacak. Boleh ikut matahari sikit, matahari naik macam ni, dia ikut walaupun manual kan. So kita darat 4, dapatlah 2 ampere hour. Okay. So kalau 2 ampere hour, nak charge tadi, sehari tadi, ini kira 2 hari. Sehari kita nak pakai dalam 25 ampere hour. Ini baru dapat 2 ampere hour. Saya ulang balik Tadi dia ni 0.53 kan. Darat 4, 2.12. Kan? Baru 2.12 ampere hour. Kita nak pakai tadi ni, bahagi separuh. Sebab ni kira 2 hari Bagi 2, kita nak pakai 27.5 ampere hour. Okay. So saya tanya balik. Pakai balik panel ni 10 watt yang boleh menghasilkan 2.12 ampere hour. Cukup tak nak charge? Nak dapatkan balik 27.5 ampere hour ni? Cukup tak murid-murid? Tak. Bagus. So jauh sekali So ni dalam 10 watt. 10 watt tak boleh lah nak harapkan. Okay. Lagi sekali saya cakap, solar bukannya magic. Kita dah tahu dah. So kalau ni kita nak dapat 27.5 ampere hour, saiz yang munasabah lah untuk dibawa adalah seperti 100 watt ataupun 150 watt. So kalau 100 watt kita dapatlah dalam 21 ampere hour. Sikit lagi lah kurang. Kan mungkin kena kurang sikit lah waktu main laptop ni ke apa. Sebab kita kena adjust. Solar ni dia melibatkan perubahan gaya hidup, cara hidup Kita, sebab solar ni dia berurusan dengan alam semula jadi. Dia bukan macam genset tau. Boleh tuang minyak, dah akan dapat. Tak ada. Kita tengok cahaya matahari, semua calculation, semua banyak assumption, banyak worst case scenario, best case scenario. Okay.
So, berbalik pada tadi, kenalah pakai panel 100 watt ataupun 150 watt ataupun 120 watt. Okay? Untuk yang case ni. Tapi dalam video ni saya nak terangkan perbezaan solar panel lah. Okay? Yang ni contoh crystalline. Glass tapi frameless. Okay? Ni kalau you ada case kotak cantik lah, dia letak. Cuma dia tak ada protection lah kat sebelah sini. Dulu masa tu kita orang design benda ni untuk letak macam folder tau, macam bag. Zaman dulu lah, 2013 kot. Siap masuk surat khabar bagai. Kan? Alah benda tak praktikal. Okay, sebab orang masa tu power bank pun belum famous sangat. Kita pakai benda ni. Bateri ni berat gila. Kan? Orang yang bawa bag tu rasa berangin dia bawa bag tu kan. Nak baling dengan bag tu. So, kita banyak lah. Kita buat macam folder lah. Tapi quite smart actually. Folder tu you buat macam iPad. Biar kat sini. Bawah tu ada power bank. Keluar terus kabel. Kabel tu siap kita orang buat 19.5 volt untuk charge laptop, untuk charge handphone apa semua. Lah sekarang dah tak relevan lah tu. Baik letak USB je. Macam-macam. Tablet semua orang boleh charge. Okay. Ni yang jenis frameless. 10 watt. Ni juga. Kita orang punya panel juga. 10 watt. Ini ada frame. Tapi background dia semua kita buat warna hitam. Nampak cantik lah. Kalau sekali pandang nampak macam thin film. Siap ada logo lagi. Okay. Padahal OEM je. Sungrock Solar. So dia punya maximum power current tadi 0.56. Power sikit lah daripada panel ni. Okay. Tapi ni tengok dia tak ada IEC tau. Panel kalau nak tengok dia punya kira macam sirim dia lah IEC. Yang ni dia pakai IEF je. Yang belakang ni dia ada IEC. Tapi jangan terpedaya sangat lah. IEC ni siapa je boleh tampal. Kan? Dekat handphone saya pun saya boleh tampal IEC. Okay. So ni panel. Dulu zaman kita orang buat. Panel ni dia akan keluar 18 volt. VOC. Sorry. VOC dia 22. VMP dia max power voltage dia 17.8. Kita akan potong ni. Kita akan sambung dengan cigarette tadi tu. Ada gambar dia lagi. Cigarette USB dekat dalam kereta. Zaman tu sedap kat lah kita orang jual masa tu. Sebab orang belum tahu lagi nak convert daripada 12 volt. Nak jadikan 5 volt. So masa tu kita orang panggil ni Solar Mobi. Kita orang bagi sekali siap power bank supaya orang boleh charge. Dia ada USB dan boleh terus charge power bank. Masa tu jugalah kita orang tahu bahawa riaknya Apple ni. Okay? Sebab bila keluar USB tu, dah ada USB punya cigarette kat ujung ni. Kita nak charge handphone Apple. Tengok tak charge. Tapi bila charge handphone Android, lag je. Rupanya bila kita ukur, dia M kalau tak lebih 1M, Apple dia tak nak terima. Betapa hinanya M bawah daripada 1 ni bagi golongan Apple. So, lepas tu kita kena charge power bank dulu. Lepas tu baru kita charge Apple punya iPhone. Benda ni lah. Ni, USB ni. Ni kita orang dulu beli kat kedai RM2 ke kedai handphone ke masa tu. Kita solderkan positif ke ujung ni, negatif ke tepi ni. Ni kita potong ni. Ada positif dengan negatif. Potong. Nanti lampu yang kat sini menyala bila kena kat cahaya matahari. Maknanya dia dah boleh charge benda USB lah. Tadi yang saya cakap kalau yang kat box tu nak tambah lagi cigarette punya lubang, boleh cari macam ni. Ada yang jenis wall mounted punya lah. Okay. Ni pun boleh pakai ni. USB tu 12 volt, 12 volt tu USB. Saya cakap barang-barang kereta ni semua boleh pakai. Okay. Tadi saya lupa nak cakap untuk bateri. Kalau nak bateri yang murah dan kecil, nak beli bateri lithium, boleh juga beli bateri power bank. Kan sekarang banyak power bank orang guna untuk jump start kereta. Kalau nak jump start kereta tu, power bank tu kadang dia ada 12 volt. Ni lubang 12 volt dia. Okay. Dan juga dia boleh charging 12 volt. Nampak ni? 12 volt, direct current 1 A. Dia pakai benda ni. Ni, cigarette ni. Ni cocok sini. Ni.
potong wire ni ataupun sambung kat sini, kadang dalam ni dia ada fuse tau. Kita tengok dulu kosong ke tak kosong. Ambil positif negatif ni, masuk ke controller macam ni. Kan dah dapat cantik bateri lithium murah dan kecil. Kan? Daripada gedabak macam ni besar. Contoh yang ni dia ada 12,000 mAh. Tapi 12 Ah jangan tertipu 12 Ah at 5 volt. So kalau at 12 volt, 12 darab 5, 60 bagi balik 12, 5 Ah. Ini adalah 5 Ah. Yang ini adalah 7 Ah. Betapa slimnya dan beratnya 7 Ah. Tu cari je power bank 12 volt yang boleh jump start kereta. Dan boleh jadi juga power pack. Okay. Cuma ujung ni kena modified sikit. Potong untuk sambung ke controller untuk charging. Untuk output, kalau output nak guna asing katalah dah charge pun boleh cabut, output ni boleh pakai. Cocok lah lampu 12 volt ke apa benda. Dia ada lain power bank, lain jenis lah. Okay. Kalau kebanyakan pakai jack ke, yang ni saya tak tahu apa nama connection dia. Dia kena ada dia punya kepala dia lah. Okay. Kemudian dari segi appliances, lampu. Lampu sekarang boleh cari lampu 12 volt, 6 watt DC 12 volt. Okey. Kalau 12 volt lah. Kalau nak banyakkan yang konsep 12 volt boleh pakai 12 volt. Kalau nak pakai yang USB pun melambat-lambat lampu USB sekarang. Dekat Mr. DIY ke online lah, whatever lah cari. So tapi yang 12 volt ni at least lampu dia kuat lah. Sebab 5 volt ni dia kena watt dia nak pergi jauh pun tak boleh sebab amp dia rendah. Okay. So dah berbalik, dah settle solar panel. Lagi satu yang untuk travel. Bawa turun ni solar panel kaca ni. Okay. Ini solar panel. Kita panggil flexible. Okay. Dia tak boleh lipat tapi dia boleh gulung. Okay, tapi ni jenis thin film. Saiz panel ni adalah 33 watt. Okay, 33 watt. Panel ni mudah sebab katalah penggunaan yang jenis portable kan. So bila nak travel tu, nak hiking apa semua, gulung sampai je kat tempat tu, pom, tebar, letak atas lantai, atas tanah, atas batu, atas van. Okay. Dah nak jalan balik, gulung balik. Okay. Cuma masalahnya thin film punya solar panel ni, dia mengambil ruang luas permukaan dia yang besar. Contoh ni adalah 33 watt. Okay. Kalau ni kita compare dengan crystalline. Kalau kita tengok ni ni saya bagi permukaan direct. Ni 10 watt. 10 watt Dia darab sini 20 watt, 30 watt, 40 watt, 50 watt dah. 50 watt dah punya sepatutnya kalau pakai crystalline. Tapi kalau susun betul-betul pun saya rasa boleh pergi sampai 70 watt. Bermaksud panel thin film ni dia mengambil ruang dari segi watt. Tapi jangan ingat bila kita buat watt to watt comparison, thin film sebenarnya lebih perform daripada crystalline. Kita tak payah ambil technical data lah Kita ikut logik. Sebab katalah ni 33 watt, tengok tak luas permukaan dia yang terdedah pada cahaya matahari dia akan lebih daripada 33 watt crystalline. Balik tadi? Sorry, berpusing-pusing dah. Okay, contoh ni kan. Ini 33 watt. Kalau crystalline 1, 2, 3. Katalah dia besar sampai sini. Crystalline dia sampai sini je. Okay. Ikut logik lah luas permukaan yang terdedah kepada cahaya matahari lebih banyak dari segi thin film. Okay. Kalau dari segi crystalline dia lagi kecil. So lagi besar permukaan terdedah pada cahaya matahari, lagi banyaklah matahari yang dia akan dapat. Kan? Kalau dah panel fleksibel ni, you tak payah risau dah. Bila sampai, sebab kita boleh gulung, dah sampai tu pandai-pandai lah cari kawasan yang luas. Okay? Dan ini agak bagus kalau jenis bumbung flat ataupun kanopi. Kita orang ada pasang ni untuk motor 3 roda berniaga apam balik kat Pening. Tampak kat atas, orang pun tak tahu ada solar panel kat atas tu.
So, kita pasang panel ni untuk van, camper van. Pun 60 watt, 70 watt. So ni panel jenis flexible thin film. Kalau crystalline pun ada yang flexible, cuma dia semi flexible. Dia tak boleh gulung macam ni. Dia kuat-kuat tu bolehlah lengkung sikit macam ni. Okey, kita orang pun pernah guna semi flexible tu. Cuma kalau guna untuk permukaan yang tak rata, nanti lama-lama dia akan bengkok. Okey. So solar panel ni boleh je sambung direct je terus ke controller. Masuklah kat sini lubang solar panel ni. Lubang-lubang ni tahulah ni ada gambar solar panel, ada gambar bateri, ada gambar load. Okey. So kalau gambar solar panel cocok terus. Kalau jenis yang nak portable ni, wire ni cocok dekat solar panel, sambungkan wall mounted punya female dekat box tu. Adalah kat sini ke kat tepi ke. So kata bila dah sampai kat tempat tu, dah masuk dekat tempat kemah, ni kan ada jack dia, terus cocok je dekat jack tu. Lepas tu dah nak gerak, cabut. Lepas tu ni boleh gulung, ni boleh bagi asing. So kalau orang yang buat DIY power pack box ni, banyaklah lubang macam-macam kat sini. USB lah, 12 volt lah, input, output, semua ada kat sini. Dan kalau dia nak letak inverter kecil pun boleh letak kat sini. Siap ada 3-pin plug punya connection. Okay. Solar panel yang kecil-kecil ni tak payahlah nak letak fuse lah, breaker bagai semua tak ada. Dia sangat-sangat, kalau dekat 33 watt ni manja-manja je. Okay. So kalau nak breaker tadi, breakkanlah dekat bateri. Okay. So solar panel settle. Ada soalan? Kalau nak pakai konektor dia tadi, ada boleh juga pakai MC4. Okay. MC4 actually overkill lah. Ada juga yang wall mounted punya jenis, boleh letak dekat sini. Boleh cocok pakai MC4 lah. MC4 ni kira waterproof lah. Box ni ada dua pilihan. Sama ada anda nak buat betul-betul dia waterproof. Kalau waterproof, semua kat dalam, bab nak bersambung dia, wire je yang keluar. Pakai gland yang waterproof. Pakai gland supaya masukkan air, dia jadikan dia waterproof. Kena decide betul-betul. Kalau waterproof betul-betul. Kalau tak, maknanya tak boleh lah. Manja-manja kena hujan punya tempias boleh lah. Yang ni. Okay, ni. Ni waterproof punya gland. Sebab dia ada getah ni buat lubang, masuk, tutup. Rapat ni, ni cerutkan dia. Dia pun dalam ni ada getah agak. InsyaAllah dia tak masuk. Ikut saiz lah berapa banyak wire yang nak masuk, berapa banyak wire yang nak keluar. Okay, soalan? Soalan saya tanya orang kat sini tau, bukan kat dalam kamera. Okay. Apa dia? Yes. Kalau ikut dia punya tu, sedangkan watt yang dihasilkan dia bukan sama. Kenapa TV jauh lebih baik daripada... Okay, soalan dia kata kenapa thin film, katalah compare 33 watt thin film versus 33 watt crystalline. Dia tanya kenapa thin film lagi bagus sedangkan voltage dia sama. Voltage memang sama, ampere yang berlainan. Okay. Dia nak cerita kat thin film. Thin film dia tak berfungsi seperti panel crystalline secara series. Thin film ni kalau anda tutup sebahagian pada ni, tutuplah tengah-tengah ni pun, of course lah bahagian bertutup ni tak absorb solar langsung, tapi yang lain semua masih jalan lagi. Okay. Dia punya voltage maintain, ampere dia jatuh. Itu perbezaan thin film dengan crystalline. Kalau crystalline, anda ambil ni, kena ingat dia ni semua bertindak secara siri tau. Dia ni campur, dia nampak sel-sel kotak-kotak ni, dia ni campur, dia ni campur, dia ni campur, dia ni campur, campur, pom, dapat 18 volt ke 20 volt lah VOC. Anda tutup je sini, bahagian mana yang anda tutup tu dia akan kurangkan. Jadi 20, 19, 18, 17. Voltage tu akan jatuh. Sampai satu masa, katalah controller ni perlukan 17 volt, 18 volt. Panel ni tinggal 16 volt je. Okay? Sebab anda dah tutup suku ke separuh, whatever.
panel ni, controller ni dia dah tak detect dah panel solar ni. Dia dah tak tahu dah panel ni ada. Rupanya panel ni bersambung, cuma dia voltage range dia dah tak acceptable by solar charge controller. Itu perbezaan dia. Kalau thin film, voltage dia masih maintain 17, 18 volt, 20 volt. Cuma ampere jatuh lah. Tipulah kalau ampere dia masih sama. So bila anda darab balik watt dia, voltage darab dengan ampere, dapatlah rupanya thin film lebih tinggi. Dia ada 3 benda lah comparison. Saya pun tak boleh kutuk sangat crystalline ni, sebab sekarang kalau projek besar banyak pakai crystalline. Secara jujurnya memang di pasaran crystalline ni lebih popular dan lebih mudah didapati lah. Thin film lama lah kita orang tunggu. Dia nak harga pun nak hampir sama, susah. Dia punya pengilang pun nak keluarkan pun dulu ada banyak. Solar Frontier, Hanergy, kat Malaysia kita ada First Solar. Dulu ada Styon. Satu-satu tutup. Tak tahulah sebab kita orang pakai ke sebab apa. Tapi basically lah kita bincang secara ilmiah dia. Crystalline versus thin film. Nombor 1 tadi saya dah terangkan, itu lebih kepada shadow tolerance. Okay? Kita tutup sebahagian ni, bukan bermaksud yang lain tu masih berfungsi. Satu panel ni mungkin tidak berfungsi. Kita panggil toleransi terhadap bayang-bayang. Okay? Kalau thin film tutup separuh pun tak ada hal. Tutup 3 suku pun tak ada hal. Dia masih boleh charging, tapi ampere dia rendah lah. Okay? Yang kedua, temperature tolerance. Temperature. Panel crystalline, dah dapat data, lu pernah ukur. Setiap 1 darjah Celsius meningkat, performance dia akan menurun 0.4%. Kita jangan ingat, letak terik, makin lama makin terik tu, bagus ni. Kan? Sebab tu kita kalau terpaksa pilih, dari segi sudut ke apa, kita cari matahari pagi. Sebab suhu masih rendah daripada malam tu. Kita tak ambil matahari petang, lepas tengah hari, lepas suhu dah kemuncak, kita tak ambil tu. Okay? Lepas tu yang ketiga. Yang ketiga apa? 3 masalah ni lah. Panel crystalline ni dia ada berbanyak jenis lapisan tau. Okay, bawah sekali ni yang nampak yang putih ni plastik. Okay. Lapisan yang kedua, sel ni silikon. Lapisan yang ketiga, ribbon ni logam. Lapisan paling atas sekali, laminated glass ni adalah kaca lah, gelas. 4 jenis lapisan pada satu benda. Kan? So, apa masalah 4 jenis lapisan ni? 4 jenis lapisan ni berbeza kadar pengembangan dan pengecupan dia bila panas dengan sejuk. Dan disebabkan ada 4 lapis ni, akan ada ruang-ruang udara yang antara diorang ni. Macam kita buat sandwich lah. Kan? Letak roti, letak timun, salad, letak cheese, letak apa salami ke daging ke whatever. Antara-antara tu ada ruang-ruang udara. Okay? So ini akan menyebabkan panel ni bila kembang kencuk, wap air senang masuk dalam, ataupun kadar pengembangan dan pengucupan dia tak betul, dia akan menyebabkan satu keadaan dinamakan snail trail. Dia nampak macam line-line tau, nampak macam dah retak. Tapi bukan retak, dia panggil snail trail lah. So tu perbezaan solar panel crystalline versus thin film. Tapi untuk projek yang besar, aplikasi 300 watt, 400 watt, memang kita pakai relevan lah. Pakai crystalline punya panel. Sebab panel ni terdapat di pasaran, harga dia yang okey, dan juga saiz dia lah. Saiz dia, contoh kekangan saiz, kita terpaksa ambil crystalline sebab crystalline ni lebih memenuhi watt daripada ruang. Okey? Lagi soalan? Berapa minit dah? Sejam. Lama agak. Ada soalan? Tak ada? So kita tunggu sekejap. Lepas ni saya akan bacakan balik soalan. 10 jenis soalan. Saya akan bacakan juga dan saya akan senaraikan dalam description ni. So siapa yang dapat jawab dengan betul dan yang cepat so bermaksud bila saya publish nanti ni, jawablah soalan nombor 3. Jawapan dia sekian-sekian. Kita tengok nama siapa yang paling atas, ataupun kita tengok kita set lah most recent punya komen. Kalau dia jawab dengan syarat betul lah, nanti kita akan contact lah. Kita akan hantar panel solar ni. So nanti balik bolehlah buat DIY. Belakang ni ada ribbon positif negatif. Bolehlah buat main-main kan. Boring-boring PKP ni. Nak belajar pasal solar ke, final year project ke, science project ajar anak-anak ke, bolehlah main. Cuma hati-hatilah ada frameless dia tak ada frame. Okey, lepas ni saya akan bacakan balik 10 jenis soalan.
Dah. Okey. Dah. Alright. So, seperti yang dijanjikan, kita tawarkan 10 keping panel 10 watt. Okey. Sunkrot Solar Payung siap delivery. Okey, panel ni harga pasaran market kalau tengok Lazada apa semua RM50, RM60 kot 10 watt. Campur delivery RM15, RM10. So RM65, RM70 Sunkrot nak payung 10 orang So kena jawab soalan yang betul. Syarat-syarat dia, satu profil YouTube ni boleh jawab satu soalan je. Maknanya jangan bantai pergi jawab 5 soalan, 10 soalan. Fikir-fikir sikit orang belakang yang nak menang juga benda ni. Okey, lepas tu nanti kita bila dah jawab tu, siapa yang jawab paling cepat. Contohnya nak jawab soalan nombor 6. Okey, soalan 6 jawapan dia bla 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 bla. So bila komen, kita orang akan tulis kat bawah, tahniah, jawapan anda tepat. Maknanya orang lain dah jangan jawab lagi lah soalan nombor 6 ni sebab dah ada pemenang. Ambil lah soalan lain 7, 8, 9, 1, 2, 3 ada lagi. Okey. So panel ni boleh digunakan untuk projek masing-masing, DIY ke, nak buat science project, final year project, boleh guna kat rumah. Frameless 10 watt panel. 10 watt, siap ada IEC lagi. Okey. Alright. So, soalan yang pertama. Tengok. Soalan yang pertama. Okey, perbezaan antara bateri LiPo4 dan juga bateri lead acid dari segi saiz dan berat. Berikan perbezaan. Siapa besar, siapa kecil dekat antara dua ni, lead acid versus LiPo4. Okey, ni soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Kenapa panel solar thin film lebih berkesan dalam bayangan? Okey. Dalam bayangan ni bukan apa gurau dalam bayangan, bayangan dalam gurauan punya lagu Kenapa thin film lebih efektif dalam keadaan yang ada shadow? Ni bila sebut bayangan ni macam jauh sikit, shadow ni macam faham sikit Ni soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 3. Namakan komponen yang menjadi penyambung kalis air antara solar panel. Nama komponen yang menjadi penyambung antara solar panel. Komponen ni dia kena kalis air. Okey. Itu soalan nombor 3. Kemudian soalan nombor 4. Menggunakan kenapa kalau kita tak galakkan menggunakan breaker AC ataupun AC breaker di dalam sistem tenaga solar di bahagian DC? Okey, di bahagian DC ni, di bahagian bateri dan solar, kenapa kita tak digalakkan menggunakan AC breaker? Okey, soalan nombor 4. Soalan seterusnya, nombor 5. Kenapa cahaya pagi lebih baik daripada cahaya petang untuk solar panel? Okey, ini bukan kita mengkufuri nikmat ke apa Memang Allah bagikan cahaya tu, kita bersyukur. Cuma untuk dari segi solar panel, kenapa pagi lebih bagus daripada petang? Okey, soalan nombor 5. Seterusnya, nombor 6. Berikan atau senaraikan 2 unit yang boleh digunakan untuk pengiraan beban. Pada penerangan tadi, segmen mula-mula kita ada kira beban kan. Unit apa yang digunakan? Tuliskanlah unit ni dalam jawapan anda. Untuk soalan nombor 6. Soalan nombor 7. Berikan, senaraikan 3 komponen utama dalam sesebuah sistem tenaga solar. Ini straightforward dah ni. Ini soalan percuma lah ni. Memang nak bagi sangat dah ni. Okey, 3 komponen utama dalam sistem tenaga solar. Right, soalan nombor 8 ni. Seterusnya, nombor 9. 8. Oh, yang tadi tu nombor 8. Oh, sorry. Astaghfirullahalazim. Okey, yang tadi nombor 7, yang ni nombor 8. Okey. Ya, tarik nafas. Alright, jika inverter digunakan, kenapa lebih penjanaan tenaga diperlukan? Okey. Bahasa mudah dia, kalau nak guna inverter, kenapa kita kena tambah lagi sistem tu bagi besar? Okey. Kenapa? Alright, seterusnya nombor 9. Jika bateri lithium fosfat digunakan, apakah komponen tambahan yang kita perlu tambah untuk memastikan sel-sel bateri ini seimbang? Okey. Komponen tambahan, apa nama dia? Nama dia dalam English, nama dalam bahasa Inggeris. Okey. Dan nama singkatan dia lah. Alright. Soalan yang terakhir. Jika panel 10 watt dengan IMP 0.56 ampere. Ini maksimum current. Okey. Berapakah jangkaan jumlah ampere hour yang akan terhasil
dalam tempoh waktu sehari. Okay. Dia dah bagi siap-siap dah 0.56 ampere. Sebab kita nak buat pengiraan tu kan. Kita punya anggaran, jangkaan tu berapa? Assumption. 0.56 am berapa sehari, berapa ampere hour kita boleh dapatkan. Okay. Itu 10 soalan. Akhirnya 10 soalan telah disenaraikan. Kalau tak jelas, kita akan letakkan senarai 10 soalan ni di bahagian description. Boleh tengok kat situ. Saya ulang balik syarat-syarat dia. Satu profil atau satu nama boleh jawab satu je soalan. Siapa yang paling cepat jawab dengan betul, kita akan komen, tanya jawapan anda berjaya bla bla bla. Sila berikan data apa semua. Nanti kita bagilah nombor WhatsApp ke apa supaya senang kita nak hantar sekali ghost 10 ke panel. Kemudian ingat-ingatlah orang belakang kan. Janganlah buat banyak-banyak profil, fake profile pula kan. Okay. Tapi kita orang itulah berpijak pada bumi yang nyata, tak adalah ramai mana pun subscriber, cuma kita kongsi-kongsi lah solar panel dengan orang lain. Okay, selalu komen kat kita orang, kuat-kuat pun 20-30 komen je. So insyaAllah lah kalau ada rezeki masing-masing. Ini solar panel dia, pengeras, memang ikhlas kami nak bagi. Cuma satu kita minta, bila dah bagi solar panel ni, nanti buatkan balik lah video untuk apa hasil daripada solar panel ni. Kami nak tengok juga projek anda DIY semua tu lah. Kan? Nak kongsi-kongsi jugalah, mungkin kami pun boleh belajar cara-cara nak buat sistem tenaga solar daripada anda semua. Okey, teruskan mencuba. Boleh cari jawapan balik dalam video yang sama. Tengok daripada awal. Cuti-cuti ni kan, sebenarnya raya Cina ni, duduk rumah, kalau free-free bolehlah dapat solar panel percuma. Okey, terbuka kepada semua penonton dan subscriber, tak kisahlah Melayu, Cina, India. Bolehlah sambil-sambil cuti awam ni kita memanfaatkan dengan belajar ilmu sistem tenaga solar. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.